Fakulti Sains Sosial Gunaan Open University Malaysia. Ustaz, tadi kita dah berikan beberapa contoh lah, keruntuhan akhlak ataupun apa perkara yang berlaku lah di sekitar kita, contohnya pembuangan anak, perzinaan, penderaan kanak-kanak dan sebagainya. Jadi sekarang ini mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita berkenaan dengan sebab-sebab berlakunya masalah ataupun perkara-perkara yang negatif macam ni di dalam kalangan umat Islam sendiri. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Tuan-tuan dan puan sekalian, Islam ni agama yang murni lah, agama yang baik lah. Tidak ada agama lain daripada agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang benar si Allah ialah agama Islam. Jadi umat Islam kena sedar benda tu. Bila dia sedar baru dia tahu nak jaga agama dia tu. Jadi sekarang kadang-kadang umat Islam ni dia atas ni tak faham Islam tu. Sebab tu dia menyeleweng. Yang keduanya, sebagai seorang Islam, kita kena tahu tugas dan tanggungjawab. Jadi antara tugas dan tanggungjawab kita sebagai orang Islam, mendidikkan diri kita dengan didikan Islam. Mana kita kena tahu ilmu Islam dulu, baru kita mendidik diri kita. Jadi ilmu ni tak cukup. Kulimaan ini apa semua dia tahu. Dia tahu, tapi dia tak pergi. Sebab pendidikan tu apa? Pendidikan tu mendidik. Maksudnya kita bawa. Mai sini. Hari ni hari Jumaat, jom kita pergi sembahyang. Pergi ramai-ramai. Ni lah sembahyang Jumaat. Wajib. Ni masjid. Masuk masjid nak buat apa? Jangan bercakap, duduk diam-diam, baca Quran, baca apa, zikir. Tu mendidik. Baru mendidik namanya. Mendidik. Ni kalau kita bagi rukun, syarat apa semua, dia tahu gitulah, dia tak pergi. Jadi dari segi pendidikan ni jauh. Mungkin ada yang ada yang tertinggal, leaking kita kata lah, leaking lah. Jadi kurang pendidikan mungkin Islam. Perlu diperbaiki dari masa ke semasa lah. Jadi pendidikan Islam yang keduanya, iaitu yang kedua lah, itu pendidikan yang kedua. Yang pertama pendidikan Islam di rumah. Daripada mak ayah sendirilah terutamanya. Jadi macam mana cara hidup dalam rumah itu. Kalau cara hidup tu Islamik, maka anak-anak tu akan jadi Islam lah. Terdidik dengan cara Islam lah. Kalau cara hidup di rumah tidak Islami, maka anak-anak tu tak Islam lah. Walaupun Islam, Islam ni pada orang Melayu ni, bukan saya kata ni, Ustaz Zakaria Ahmad kata. Dia kata 4 je. Di bahasa dia, bukan bahasa saya lah. Dia berceramah, dia kata cap nat winti. Apa dia cap nat winti ni? Apa tu? Mengucap, bersunat, kahwin, mati. Bila mengucap tu Islam lah, kata kita Islam. Dan bersunat tu Islam. Nak kahwin, nak panggil tu imam tu apa, cara Islam. Mati pun nak sembahyang tu panggil cara Islam. Tapi selama hidup dia kat dunia tak Islam pun. Itu masalah kita. Jadi macam mana kita jadikan hidup tak itu Islam? Mak bapak ni kena faham Islam. Faham Islam barulah hiduplah rumah tangga tu Islam. Cara makan, cara minum, cara berpakaian di rumah, cara berpakaian di luar rumah. Kan? Semua tu ikut Islam. Tak berlakulah benda-benda ni semua. Bila kita tak ikut Islam, itu yang ikut siapa? Ikut mahunya diri sendiri. Ikut mahu sendiri. Mahunya manusia. Kemahuan manusia ni Al-Quran mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kita ni bila-bila pun dia mengarah kepada keburukan. Nafsu ni, setiap manusia ada nafsu. Nafsu ni bila-bila pun dia mengarah kepada keburukan. Al-Quran kata, bukan saya kata. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Surah Yusuf. Jadi macam mana kita nak jauh daripada ni? Kita kena didik diri kita, didik nafsu kita, jangan ke arah itu. Pergi ke keburukan. Pendidikan itu mesti berasal kepada ajaran Islam. Jadi kita didik diri kita mengikut ajaran Islam. Ini kalau buat seronok ni, jangan buat. Sebab memang seronok. Tetapi dia punya bahayanya besar. 1, 2, 3 risikonya. Jadi itu pendidikan. Jadi kadang-kadang kita tak dapat memberi pendidikan kepada anak-anak kita, anak-anak sekolah, anak-anak di rumah. Jadi ibu bapa dan guru ni kena faham dulu konsep pendidikan tu apa. Dah faham konsep pendidikan baru kita boleh jalan pendidikan. Sekarang ni kadang-kadang bukan semualah, terdapat beberapa orang guru semasa saya bekerja dulu lah. Terdapat beberapa orang guru tak faham konsep pendidikan. Dia ingat dari sekolah mengajar, didiklah. Itu mengajar. Mengajar tu lain, mengajar tu menyampaikan empathy dan knowledge to other people. Itu mengajar. Sekarang ni bukan empathy dan knowledge, to educate people, mendidik orang tu supaya ini baik, ini tak baik, jangan buat yang tak baik, buat yang baik. Jadi salah satu daripada gagalnya kita ni kerana pendidikan Islam tu tak mantap. Pendidikan tu boleh digagal dalam rumah tangga, gagal pihak sekolah. Wallahualam. Kena mengakulah ya, tak mengaku pun kena mengakulah. Sebab ini dah berlaku. Baik, yang keduanya kita gairah untuk mengikut nafsu.
Yalah, bila kita tak ada pendidikan agama ataupun pegangan agama yang kuat, jadinya kita ni tak tahu nak ikut apa, jadi kita ikut nafsu kita. Nafsu semua orang ada nafsu. Manusia semua ada nafsu. Yang tak ada nafsu ni hanya malaikat saja. Jadi nafsu kita ni kebanyakannya mengarah kepada keburukan dan tidak ada penapisnya, tidak ada penahannya. Jadi terpulang pada diri kita sendirilah nak mengarahkan ke mana kan. Mana. Tapi orang tu mendapat, kalau orang tu dia mendapat mereka dalam, dia takut, aku nak buat ni seronok sekejap je tapi dosanya besar, mati dia akan dibakar dalam api neraka. Takut. Berfikir. Ini kalau orang tahu, buat dunia tahu, aku malu, takut. Itu kalau akan orang kita yang pendek pemikiran je Ustaz, yang akan buat benda-benda yang macam macam kita tengok Surabaya lapar kan, kita tak tahu lah apa dia. Okey, orang tu buang anak, dia dapat tangkap. Habis masa dia buang anak tu, dia tak rasa apa. Dia kata, aku dah buang, selamatlah aku. Aku orang tak tahu aku mengandung, aku tak tahu itu aku beranak. Aku orang anggap aku ni orang dah betul. Tanam, kira baik. selesai lah tu. Lepas tu orang dapat tahu apa jadi. Kena tangkap, kena hukum, penjara, kena jail, kena penjara, malu. Keluarga, mak bapak malu, semua malu. Mati tu kena lagi dengan Allah Ta'ala. Berapa kali ganda lagi kena. Padahal satu perkara saja. Satu perkara je. Kalau boleh dielakkan tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia anggap dia buat tu dah betul. Siapa yang mengajar dah? Iblis yang mengajar. Saja dah. Betul, tapi dah salah. Bila salah tu berlapis-lapis. Itulah akibatnya. Itu kita kata akibatnya. Tidak berfikir panjang, ikut nafsu je. Baik. Kemudian tak mau dengar nasihat. Orang tua-tua nasihat tak dengar, ibu bapa nasihat tak dengar, guru-guru nasihat tak dengar. Kalau orang tua-tua kata mak bapak ni memang tak model lah, bapak ni kuno lah, tak tahu, guru-guru saya, guru ni out of date lah. Semuanya tak betul. Kita semuanya dia betul. Je yang betul. Dia yang betul. Akhirnya baru tahu. Tapi jalan nak buat apa, dah terlambat. Dah terlambat. Jadi macam tu payahlah nak, orang kata payah nak berubat dah. Dah terlanjur. Kan? Payah nak berubat. Jadi apa jadi masa akan datang? Inilah. Generasi akan datang tu dilihat daripada pemuda, lihat daripada generasi muda yang sekarang ni. Baru kita nampak generasi yang akan datang tu macam mana. Kalau generasi sekarang pun, kalau kita lihat macam-macam masalah ataupun perkara negatif yang berlaku, bagaimana pula untuk generasi kita akan datang. Saya ada pergi kat sekolah-sekolah tu, pergi bagi ceramah-ceramah lah sekolah. Jadi pada masa tu, zaman saya ada di sekolah tu, ramai budak-budak perempuan ni yang terlibat. Masa tu dia panggil Bosia. Bosia Bojan kan. Itu tahun 90-an lah kan. Bosia. Saya kenal beberapa orang. Saya kata kepada mereka, sekarang ni kamu rasa seronok kamu jadi Bosia. Betul tak? Betul. Bosia ni dia akan terus jadi pelacur. Itu macam permulaan lah. Bosia ni alma akan pelacur. Sampai bila kamu nak pelacur? Sekarang ni orang lelaki-lelaki nak cari pelacur, tak nak buat 30 tahun, dia nak yang muda-muda. Lepas tu kamu nak dia apa? Dan dari pelacur ni, kemungkinan nak dapat penyakit yang pelik-pelik tu mudah. Bila kamu dah sakit tu, duduk di hospital, siapa nak pergi tengok? Kawan-kawan tak suka, mak bapak dah buang, keluarga tak dah buang. Siapa? Kau mati siapa? Mati mak bapak pun tak tengok. Mau je macam tu tak? Mau je macam tu, tanya. Baru rasa menyesal. Menyesal pun dah buat apa, dah kamu dah terlanjur, dah banyak dah. Janganlah jadi teruskan, sebab kamu akan jadi pelacur nanti. Itu saya katakan kepada budak-budak ni. Sebab daripada kecil, daripada mula macam tu, dia akan terus. Sampai bila kita nak hidup ni? Kalau dah kena penyakit tu, dia tak lama, umur tak panjang. Kita akan mati, muda-muda kita mati. Dah penyakit tu. Keluarga akan malu, anak kamu mati penyakit ni. Terus nak cakap meninggal sebab apa kan, sebab malu kan. Jadi perkara yang macam terlanjur ke apa, sebenarnya dah menconteng arang lah di muka ibu bapa kan. Mungkin sama ni ibu bapa macam okey, anak aku nampak macam okey je, tapi sebenarnya tiba-tiba puput mengandung pula. Mak bapak tanggung malu ni, tak tahu nak cerita lagi. Kalau boleh, kalau tak berdosa bunuh diri, mak bapak tu dah bunuh diri lama dah. Malu kerana anak yang dia sayang, dia cinta, yang dia tengok orang semua tengok baik ni jadi macam tu. Itulah nasihat saya kepada budak ni. Jadi kita bincang sekarang tentang apa sebab-sebab dia, atau sebabnya tak mau ikut nasihat. Tak nak mendengar nasihat daripada orang tu. Satu lagi, tak ikut dengan kawan.
Yelah, bila kita dah berkawan kat sekolah, ramai kawan, dah enjoy. Tersalah pula berkawan, lalu ikut pula apa yang kawan tu buat. Itu je macam tu. Pengaruh kawan tu memang besar lah dalam hidup remaja tu. Kalau pengaruh kawan tu memanglah. Sebab tu kita nak ikut pun ada masalah. Kan nak pergi mana ikut. Nak pergi mana pun sebelum maghrib dah sampai di rumah, balik di rumah. Itu yang sebaiknya, Ustaz. Itu sebaiknya. Ini lepas Isya baru keluar rumah. Dah balik pagi besok bila tak tahu. Itu macam-macam boleh jadi. Kalaulah anak-anak semua tu dia faham konsep ini, dia akan ada di rumah. Waktu malam akan ada di rumah. Sebab apa? Kalau budak sekolah nak baca buku, yang remaja ni nak buat kerja-kerja lain, tolong bapak, selamat semuanya. Tapi waktu itu pula tidak ada di rumah. Jadi macam di luar rumah ni kita tak tahu. Sebab penggoda tu banyak sangat. Pengaruh lain lah, pengaruh sangat di luar di luar kita punya, di luar kawalan. Jadi benda-benda yang macam tu semua tu menjadi sebab lah. Dan sekarang pula penggunaan internet semua boleh search je apa nak search video media elektronik ni dah hebat sangat. Penggunaan internet tu dah banyak. Jadi benda tu semua orang panggil apa, salah satu faktor lah, penyebab kepada berlakunya masalah-masalah macam ni. Sebab teknologi download pun senang saja, berapa minit ataupun beberapa saat dah boleh dapat apa yang kita nak. Kita punya handphone ni hari-hari keluar apa nama, suruh apa, channel X kata, channel X kan. Handphone ni pun jadi satu macam ruangan iklan dan sebagainya. Nak channel X kata tulis apa? Yes ke apa, lupa dah. Kalau nak melanggan yes lah, type yes. Jadi Allah Akbar, banyak sangatlah benda-benda yang mencabarkan kita ni. Jadi semua ni menjadi satu cabaran kepada kita, kepada orang Islam. Maknanya untuk kita menangani supaya kita pun tidak terjebak dengan perkara-perkara macam tu. Jadi banyaklah yang kita kena fikirkan. Satu lagi pesta lah. Pesta ni kalau lebih banyak dengan pesta waktu malam. Habis pagi pula. Nak dekat-dekat pagi lah kan. Macam kita di Kuala Lumpur ni, tiap-tiap kali ada apa-apa pesta. Konsert, pesta, petang baru pesta. Yang datang pesta tu tak balik. Muda-mudi. Bukan yang tua-tua ke apa. Tahun ni saya tak baca surat khabar lagi. Tahun lepas surat khabar kita baca, malam pesta tu di beberapa hotel penuh. Orang pergi tangkap, semua tangkap tu berpasang-pasang yang bukan muhrim lah. Bukan muhrim. Ni kerana pesta. Yelah, bila balik lambat, tak ada nak. Tapi di Malaysia ni pesta yang kita suka sangat, yang dipanggil hedonism. Satu ism yang suka kepada seronok-seronok ni. Islam tidak melarang seronok. Kan kita dah bincang dulu tentang konsep muzik dan sebagainya kan. Islam tidak melarang seronok. Islam tidak melarang pesta. Islam tidak melarang. Tapi Islam mengaturkan